Mal ihsan. Apakah dia ihsan? Malaikat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi ditanya, apakah hakikat sebenar maksud ihsan itu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau berbuat ibadat akan Allah itu seolah-olahnya engkau lihat akan Allah. Fa innaka in lam takun tarahu fa innahu yara. Kerana bahawa itu ayat dalam kitab ni lah, kitab Bahrul Mazid. Jadi masalah ataupun keterangan yang disebutkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini, dia tulis ihsan itu dikehendaki di sini ialah ihsan pada ibadat. Sebab ihsan tu ada dua. Ihsan pada ibadat dan ihsan kepada makhluk. Ihsan pada ibadat maknanya inilah, kita berbuat ibadat seolah-olah kita melihat Allah, ataupun memang kita tak dapat lihat Allah, maka kita merasakan Allah sedang melihat kita. Tu ihsan dalam ibadat. Apa saja ibadat, umum ke khusus ke, kita terasa-rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Bukan ketika takbiratul ihram je Allah, macam lihat Allah tengok, lepas tu berangan. Tadi kan, dia rasa macam Allah tak perasan kalau dia berangan. Imam memang tak perasan kita berangan. Sembahyang macam khusyuk, bismillah, tapi berangan. Imam tak perasan khusyuknya dia sembahyang. Imam kena tipu ngaku, bapak mentua kena tipu ngaku, Allah kan, khusyuknya menantu aku sembahyang. Tetapi Allah tak boleh ditipu, sebab Allah tahu apa yang ada dalam hati tu. Kan, jadi kalau kita seolah-olah dilihat oleh bapak mentua, tak apa, zahir je bapak mentua nampak. Tapi kalau seolah-olah dilihat oleh Allah, zahir dan batin kena jaga baik-baik, sebab Allah lihat semua. Gitu. Ihsan yang kedua, ihsan pada makhluk Allah, iaitu berbuat baik kepada orang. Itu ihsan yang biasa kita dengar. Ihsan yang banyak kita dengar, ihsan berbuat baik. Macam mana hadis Nabi SAW, sekiranya kamu menyembelih binatang, fa'ahsin bih, maka hendaklah berbuat baik pada sembelihan itu. Maksud sembelih betul-betul, fa'ahsin, berbuat baik ketika sembelih. Jadi ihsan itu berbuat baik, letakkan betul-betul, sembelih, jangan asah pisau depan korban dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itulah. Jadi tapi yang dimaksudkan di sini ihsan tu bukan ihsan buat baik dengan makhluk. Yang dekat sini ni ihsan beribadat kepada Allah. Ataupun yang senang kita faham, ikhlas. Ikhlas hanya kepada Allah, tetapi ia lebih dari itu. Bukan setakat ikhlas kerana Allah, tapi ihsan ni disebutkan, nanti kita baca. Nak syarah pun kita tak pandai, kita baca apa yang Idris Marbawi sebut. Ihsan yang dikehendaki di sini ialah ihsan pada ibadat. Bukan ihsan pada makhluk tadi. Ihsan pada makhluk, bahasa Melayu pun kita guna ihsan juga. Wang ihsan juga. Kesian. Wang kesian. Tu ihsan tu kesian. Dia kesian tengok kita, dia bagilah duit. Yang kita tak reti dia kesian. Dan khusyuk dan lapang hati pada waktu mengerjakannya. Pada ketika mengerjakan tu, kita rasa Allah tengok. Memang Allah tengok, tapi kita tak rasa kadang-kadang. Jadi merasakan Allah tengok itu ada satu makam yang tak semua orang dapat. Yang dapat, Allahu Akbar, tengok orang tengok aku. Itu semua makam orang dapat. Itu semua kedudukan tu semua orang dapat. Tak percaya buatlah. Allahu Akbar, hebat aku. Itu makam riak nama dia. Semua orang dapat. Senang dapat tu. Tapi Allahu Akbar, duduk, Allah tengok aku ni, takut nak gerak, nak garu pun takut. Allah tengok. Itu payah sikit nak dapat. Makam dipanggil muraqabah. Pernah dengar muraqabah? Kita baca sikit. Dan ikhlas itu, iaitu dibezakan amal itu daripada riak dan diasingkan daripadanya,
semacam mana membezakan susu daripada tahi dan darah, akan jadi sedap dan senang meminumnya. Susu ada tahi dalam, ada darah dalam, senang nak minum. Boleh minum? Boleh terima tekak kita? Tak boleh, walaupun dia susu. Begitulah Allah tak terima amalan yang kotor, ada tahi, ada apa lagi dia tulis ni, ada darah. Amalan semayang tapi tahi ada, darah ada, nak ambil tak jadi. Macam kita tak boleh nak minum susu tu, asingkan darah, asingkan najis, ni najis darah lain, ini susu, kita terima minum senang hati. Begitulah membezakan antara susu, tahi dan darah. Dan Kil mengatakan, ada orang mengatakan ikhlas itu tidak berkehendak puji atas amal. Kalau dia yang menunjuk-nunjuk benda dunia, itu bukan riak nama dia, itu biasa benda kan. Yang dikatakan riak ini menunjuk-nunjuk amalan. Itu puasa ditunjuk, puasa tak boleh tunjuk, sebab tu puasa ni hebat, tak boleh nak tunjuk, aku kena cakap aku puasa kan, baru boleh. Kalau semayang tak payah cakap aku tengah semayang kan. Kalau derma ambil gambar je, tak payah cakap. Kalau puasa ambil gambar, boleh. Orang puasa ambil gambar, ada? Boleh nampak tak orang tu tengah puasa? Tak nampak. Biasanya ambil masa nak buka. Buka puasa. Gitu tak apalah dia puasa hari tu. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, maka rupa membuat ihsan pada ibadat itu telah diperkatakan oleh Nabi SAW, engkau berbuat ibadat seolah-olah engkau lihat akan Tuhan di hadapan kamu. Nampak kat depan. Seolah-olah kita nampak Allah tu. Tapi tak nampak. Nampak tak kita Allah? Hari kiamat nampak? Akidah ahli sunnah kita ni, kita boleh nampak Allah tak kat hari kiamat? Aduh, macam mana ni? Akidah kita dekat dunia memang tak boleh nampak Allah. Dekat akhirat nampak Allah tak? Akidah ahli sunnah kita, Asy'ariyah, yang kita minta pelihara setiap Jumaat, nampak. Kita boleh melihat Allah. Kan kita baca hadis, kita akan dapat lihat Allah. Kata Rasulullah, seperti mana engkau melihat bulan tidak ada lindungan, begitulah engkau akan dapat melihat Allah. Tak ada lindungan, tengok bulan kat dunia ni, begitulah engkau akan dapat melihat Allah nanti di hari kiamat. Tidak ada lindungan ataupun kesusahan untuk melihatnya. Baik. Tetapi itu dari kiamat. Di dalam dunia tidak dapat melihat. Memandang hati kamu akan perbuatan kamu. Kita tengah semayang tu, kita rasa Allah tengok, kita nampak Allah tengah tengok kita. Kalau begitu, maka dengan sebab engkau nampak seolah-olahnya ia di hadapan kamu, engkau pun berbuat ibadat yang disuruh itu cukup dengan syaratnya, rukunnya, dan cukup khusyuk dan khudu' dan elok pendirinya. Orang tengok, bos tengok, teliti betul. Saya basuh kereta hari tu dekat kedai. Depan, saya duduk depan kereta saya. Kursi tu saya duduk. Orang tu membasuh, depan dibasuh. Celah-celah yang tak kotor pun kau basuh. Buat apa lah kau? Dia celah-celah digosok-gosok. Balik rumah kat belakang berlapuk penuh dia tak basuh. Depan aku tu basuh. Depan dengan saya bukan macam celah-celah yang tak kotor pun digosok lagi. Yang belakang saya tak duduk belakang. Kan tak tengok yang belakang. Rupa-rupanya yang belakang berlapuk, kotor, berabuk lagi. Tak digosok pun. Sebab tuan kereta nampak. Itu. Jadi tuan-tuan kasih Allah begitu ni. Jadi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak dapat makam nampak musyahadah, tu makam musyahadah tu tak boleh nampak tu. Tak tahulah wali-wali Allah, Rasulullah tu tak faham, saya pun tak tahu lah. Tu makam-makam dia orang, dapat tengok ni, dapat tengok tu, semua Allah. No comment. Tetapi kita orang awam pun payah juga makam ni, iaitu makam kita seolah-olah dilihat Allah, yang dipanggil muraqabah. Raqabah, bukan qoroba. Kalau qoroba, qarib, maksudnya rapat, rakan karib. Qoroba ni raqabah. Nama Allah pun ada, nama malaikat pun ada. Raqabah, muraqabah maksudnya terasa diawasi. Terasa diawasi. Allah. Orang tengah tengok kita ni. Macam mana agak-agak buat. Jadi makam muraqabah ini adalah makam kita ini, kedudukan manusia yang terasa-rasa dia sentiasa diawasi oleh Allah.
Dia bukan tahu, tapi dia rasa. Kalau tahu, kau tahu tak Allah sedang tengok kau? Tahu. Tapi buat sembarang je. Macam Allah tak tengok dia, rasanya. Dia tak terasa begitu. Dia sentiasa merasa Allah melihatnya. Itu muraqabah.